Can start. Okey, selamat kembali lagi ya. Saya rasa kali ini sudah okey. Ada isu teknikal sikit yang kita juga dalam keadaan PKP ini, lockdown ini memang kita perlu belajar bagaimana dapat mengadaptasi dalam perkara yang luar biasa ini. Memang sudah susahlah untuk kita bergerak. So hari ini adalah hari yang ke-36 PKP dilaksanakan sejak 18 hari bulan Mac, dan hari Isnin yang lepas saya juga mengambil kesempatan ini untuk membahas dalam usul terima kasih kepada TYT Yang di-Pertua Negeri atas ucapan perasmian beliau di persidangan Dewan Undangan Negeri Pulau Pinang pada Jumaat yang lepas. Dan sebenarnya kita pun ada terima sepanjang 36 hari ini, pusat khidmat saya ada terima pelbagai pertanyaan atau permohonan daripada penduduk serta aduan-aduan yang perlu diselesaikan oleh pihak yang berkenaan. So hari ini saya juga ada beberapa perkara yang ingin saya berkongsi, ya, tapi sebelum itu ya saya juga ingin memperingatkan kepada rakan-rakan sekalian, iaitu hari ini juga merupakan Hari Bumi 2020. Apa itu Hari Bumi? Hari Bumi itu Earth Day, itu juga merupakan satu hari yang memperingatkan kita supaya kita memelihara bumi dan juga memastikan bahawa bumi yang begitu penting untuk kita, yang bumi yang menyediakan pelbagai sumber-sumber untuk manusia untuk berhidup, ya, perlu dipelihara supaya kita bukan sekadar untuk masa sekarang tetapi juga untuk generasi yang akan datang. So, Hari Bumi ini juga memperingatkan supaya kita semua mengubah cara hidup kita, iaitu kita perlu mengurangkan pembajiran, dan juga kita barang-barang yang kita guna itu perlu kita semula kurangkan penggunaan penggunaan plastik bag, kita kena ubah cara hidup supaya bumi ini dapat dipelihara dengan baik. Dan kali ini kita disebabkan oleh wabak COVID-19 ini, kita juga nampak udara kita lebih segar, dan sungai yang saya difahamkan juga lebih bersih, kerana kegiatan-kegiatan ekonomi yang mencemarkan itu telah diberhentikan disebabkan oleh wabak COVID-19 ini. So hari ini saya ada 3 perkara yang ingin berkongsi dengan tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Sepanjang 36 hari PKP ini, saya juga ada terima beberapa perkara daripada penduduk atau pengundi di Macang Bubuk ini. Antaranya yang pertama, yang juga saya ada sebut tanya soalan dalam sidang DUN ini, iaitu face mask. Saya rasa ramai juga tertanya-tanya bila saya boleh dapat face mask yang telah dijanji oleh Kerajaan Persekutuan bahawa setiap keluarga akan terima 4 keping face mask. Dan untuk kawasan DUN Macang Bubuk ini, sebenarnya saya difahamkan ke semua MPKK kita telah diberikan
face mask, ya, tetapi kuantiti itu tidak mencukupi, ya, masih belum dapat diedarkan kepada setiap keluarga di Macang Bubuk ini. Ya, anggaran daripada kita adalah seluruh kadun Macang Bubuk ada lebih 25,000 keluarga. Ya, tetapi yang kita terima buat setakat ini daripada Kerajaan Persekutuan, kita terima sekarang dekat 23,000, ya, 23,000 keluarga. So maka di Macang Bubuk ini masih ada lebih kurang 2,000 keluarga masih belum lagi terima. So sekiranya tuan-tuan dan puan-puan rumah anda belum terima, jangan risau. Ya, kita bila dapatkan stok ini, kita akan terus minta supaya Majlis Pengurusan Komuniti Kampung kita, MPKK, frontrunners kita, barisan hadapan kita akan menghantar ke rumah saudara-saudari sekalian. So jangan risau, ya, face mask ini saya rasa akan sampai pada masanya, dan sekiranya kita sudah dapat, kita akan terus menghantar kepada tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Ya, tapi berkaitan dengan face mask, saya juga ingin berkongsi satu perkara yang penting yang saya rasa buat untuk pengetahuan tuan-tuan dan puan-puan sekalian, kerana kita juga menerima ada aduan tentang ini online face mask scam, iaitu ada penipuan pembelian face mask secara online. Ya, ini buat dalam masa yang krisis ini ada orang juga ingin mengambil kesempatan untuk membuat penipuan ini. So kita memang rasa sekarang adalah satu masa untuk kita kemanusiaan itu, ya. Dalam soalan yang telah saya tanya kepada Kerajaan Negeri Pulau Pinang, ya, soalan yang ke-7 iaitu terangkan bilangan online face mask scam yang berlaku mengikut daerah dan jumlah kerugian yang perlu ditanggung oleh setiap mangsa, dan juga nyatakan kes-kes yang berjaya dibendung oleh pihak berkuasa serta skamer berjaya dihadap ke muka pengadilan. Ketiga, apakah usaha yang diambil oleh kerajaan negeri untuk memastikan skam seperti ini tidak berlaku lagi? So jawapan oleh Yang Amat Berhormat Ketua Menteri Negeri Pulau Pinang, ya, saya baca kerana ini penting untuk kita mengetahui maklumat-maklumat itu. Ya, jumlah laporan yang diterima berkaitan perniagaan pelitup muka atau face mask secara scam melalui online yang dilaporkan mulai 30 Januari 2020 sehingga 2 April 2020 mengikut daerah adalah seperti berikut. Untuk daerah Timur Laut, jumlah kertas siasatan yang dilaporkan iaitu 26 kes, ya, 26 kes, dan kerugian yang anggaran kerugian yang terlibat adalah ringgit Malaysia 372,050 ringgit, ya. Untuk daerah Barat Daya ada 8 kes. Jumlah kerugian iaitu ringgit Malaysia 5,307 ringgit. Untuk seberang perai utara SPU ada 7 kes. 7 kes iaitu berjumlah 12,165 ringgit, dan juga untuk SPT iaitu di mana kadun Macang Bubuk terletak, kita ada 12 kes iaitu berjumlah 38,886 ringgit,
dan juga seberang Perai Selatan ada 4 kes, ya, yang nilai berjumlah 34,446 ringgit. So jumlah ada 57 kes di seluruh negeri Pulau Pinang dan berjumlah nilai ringgit Malaysia 462,854 ringgit. So ini di negeri Pulau Pinang ada 57 kes face mask scam dan juga bernilai 462,000 lebih. Ya. So mengikut jawapan ke atas soalan saya, ya, status kertas siasatan yang telah dibuka adalah sebanyak 57 kes dan melibatkan 6 tangkapan. Ya. Kertas siasatan yang masih dalam siasatan berbaki 51 kes. Ya. Manakala yang telah dituduh di mahkamah adalah sebanyak 2 kes kertas siasatan. So ini adalah tentang sejauh manakah kes-kes tersebut berjaya dibendungkan. Ya. Dan antara langkah proaktif yang telah diambil oleh pihak Jabatan Siasatan Jenayah Komersial Pulau Pinang PDRM untuk membanteras jenayah cyber ini adalah: satu, mempertingkatkan aspek dan kualiti siasatan yang berkaitan dengan mengguna teknologi. Kedua, meningkatkan kadar kesedaran orang ramai berhubung dengan trend penipuan fraud yang dilakukan menggunakan teknologi komunikasi moden melalui ceramah, iklan, program radio, FM dan mengedar risalah-risalah. Saya juga ingin mengucapkan terima kasih, ya, kepada seorang rakan saya di Kadun Macam Bubuk, iaitu saudari Tessika. Dia pernah berkongsi dengan saya tentang satu maklumat, iaitu kempen untuk meningkat kesedaran orang ramai supaya kes-kes seperti ini, penipuan pembelian face mask ini dapat dikurangkan. Ya, so kesemua maklumat itu, sekiranya tuan-tuan dan puan-puan ada menghadapi perkara seperti ini, ya, boleh terus melayar ke satu boleh guna ini satu aplikasi di Google Play, iaitu Check Scammers CCID, ya. Check Scammers CCID, di mana sekiranya tuan-tuan dan puan-puan diberitahu untuk memasukkan wang ke sesuatu akaun, nombor akaun itu, boleh sebelum membuat apa-apa transaksi, boleh semak nombor akaun tersebut di aplikasi yang bernama Check Scammers CCID. Ya, Check Scammers CCID boleh download dari Google Play. Ya, dan juga anda juga boleh menghantar, ya, maklumat-maklumat tersebut kepada Jabatan Siasatan Jenayah Komersial melalui WhatsApp, ya, iaitu nombor 013-211-1222, ya. So nanti saya akan berkongsi tentang maklumat ini di dalam Facebook saya. Tuan-tuan dan puan-puan boleh mengikuti perkara itu sekiranya anda ada terima ada berdepan dengan isu ini, boleh melaporkan perkara ini kepada pihak yang berkuasa. So berhati-hati apabila kita nak membeli face mask di atas talian. Ya, saya rasa sekarang I think dalam pasaran juga mempunyai bekalan yang mencukupi, ya, dan ceiling price itu telah ditetapkan pada RM1.50.
setiap keping. So maka sekiranya ya, saudara-saudari sekalian ingin membeli secara besar-besaran dengan jumlah yang banyak, maka kena berhati-hati. Ya, saya di sini saya ingin nanti menyeru supaya orang ramai, ya, ada kawan-kawan boleh jangan terpedayalah dengan membeli face mask di atas talian atau online, secara online. Kedua, saya juga ingin berkongsi dengan tuan-tuan dan puan-puan di mana saya juga ada terima satu perkara, satu pertanyaan daripada seorang yang bernama Samantha Liang. Ya, dia ada tanya beberapa perkara di mana dia kata anak dia sekarang belajar di Singapura, ya, di Universiti Singapura, dan ingin balik pada awal bulan Mei, ya, 2019. Singapura sekarang juga ditutup, di lockdown, maka mereka akan extend sehingga 1 hari bulan Jun. Ya, so Samantha Liang ini dia ada tanya, anak dia sekarang belajar di Singapura. Saya tak tahu, mungkin ada ramai juga orang Malaysia yang belajar di sana, dan dia tanya apakah proses yang perlu dilalui atau dibuat oleh anak dia supaya boleh balik pada awal bulan Mei ini. Ya, untuk maklumat saudara-saudari sekalian, bagi sesiapa yang bekerja atau belajar atau menetap di luar negara, ya, yang ingin balik ke Malaysia, sesiapa yang balik ke Malaysia ini apabila sampai ke tanah air kita, mereka perlu dikuarantinkan. Ya, mereka akan diperiksa tentang kesihatan mereka, suhu badan mereka, sama ada mereka mempunyai simptom-simptom demam atau tidak. Ya, sekiranya mereka adalah dalam keadaan sihat, mereka juga perlu dikuarantinkan 14 hari. Ya, 14 hari, kerana incubation untuk virus COVID-19 ini mengambil masa boleh panjang sehingga 14 hari ke 21 hari. Maka kuarantin itu perlu dibuat untuk memastikan bahawa virus COVID-19 ini tidak dibawa dari luar negara masuk ke dalam Malaysia. Ya, dan saya juga difahamkan bila mereka sampai, pegawai atau pekerja kesihatan atau KKM, Kementerian Kesihatan Malaysia, akan minta mereka, ya, mengatur mereka supaya dikuarantinkan. Ini adalah wajib. Ya, ini bukan self isolation yang boleh you balik rumah buat quarantine yourself, self quarantine, ini bukan. Ya, sesiapa yang balik pada masa PKP dan juga pada masa akan datang, mereka memang perlu dikuarantinkan. Tambahan pula di Singapura sekarang kes mereka positif adalah juga bertambah dengan begitu mendadak sekali. So maka untuk maklumat Samantha Liang dan juga rakan-rakan lain yang mungkin ada ahli-ahli keluarga mereka yang berada di Singapura yang ingin balik atau di luar negara yang ingin balik, mereka perlu menanggung tiket kapal terbang sendiri, ya, dan juga perlu dikuarantinkan. Ya, so ini perkara yang saya harap saya dapat menjawab
pertanyaan, soalan daripada Miss Samantha Liang ini. Dan untuk ketiga, iaitu perkara yang terakhir yang saya ingin berkongsi kepada tuan-tuan dan puan-puan, iaitu satu isu yang berkaitan dengan rakan-rakan yang mungkin pada PKP ini ada majikan yang tidak dapat bertahan, ya, maka mereka mengalami masalah dibuang kerja, ya, hilang pekerjaan. Ya, ada ramai yang juga menanya saya bagaimana apa yang boleh dibuat, ya, selain daripada bantuan prihatin nasional yang mereka boleh dapat daripada untuk keluarga yang berpendapatan 4,000 ke bawah, mereka boleh dapat bantuan prihatin nasional yang berjumlah RM1,600. Ya, mereka selain daripada boleh dapat itu, apa lagi yang mereka boleh buat? Ya, ini ada pertanyaan daripada Giugiara Phua, Mr. Phua. Dia juga ada tanya soalan. So, apa yang boleh dia buat? Ya, saya di sini saya juga ingin berkongsi satu skim atau sistem insurans pekerjaan, SIP. Ya, pekerja-pekerja yang dibuang kerja, ya, yang hilang pekerjaan, mereka layak untuk menerima bantuan atau faedah daripada sistem insurans pekerjaan ini. So, pekerjaan ada beberapa syarat, ya, sekiranya anda layak di bawah Akta Sistem Insurans Pekerjaan 2017, Akta SIP adalah seperti berikut. Ya, semua pekerja yang bertaraf warga negara Malaysia dan bermaustautin tetap, PR juga boleh mendapatkan bantuan ini. Berumur 18 hingga 60 tahun. Bekerja dengan sektor swasta. Berkhidmat berasaskan kontrak perkhidmatan, contract of service, tetapi dengan satu pengecualian yang penting, iaitu pekerja berumur 57 tahun ke atas tidak pernah mencarum sebelum mencapai umur tersebut, tidak diliputi Akta SIP dan tidak perlu mencarum. So, untuk golongan ini dia tidak dapat dalam SIP lah, ya. Dan juga pekerja badan berkanun, kuasa tempatan, perkhidmatan awam negeri, perkhidmat domestik dan bekerja sendiri tidak dapat diliputi dalam Akta SIP. Maksudnya kaki tangan kerajaan, pekerja domestik helpers, atau orang yang bekerja sendiri, ya, memang tidak dapat memohon sistem insurans pekerjaan ini. Ya, so bagaimana mereka boleh buat? Ya, sebenarnya semua maklumat ini anda boleh pergi ke pekeso.gov.my, ya, pekeso.gov.my. Anda boleh dapati maklumat tersebut semua ada terletak dalam Pekeso tersebut, website tersebut. Anda hanya perlu cek, ya. So, semua permohonan tuntutan faedah SIP perlu memenuhi syarat-syarat berikut, iaitu pertama, membuat permohonan tuntutan faedah dalam tempoh 60 hari selepas tarikh kehilangan pekerjaan, loss of employment. So, sekiranya anda telah menerima surat
termination ya daripada majikan pada tempoh PKP ini, maka dalam masa 60 hari ya anda boleh membuat permohonan melalui online, sebenarnya pun boleh buat. So sekarang sudah boleh terus filekan permohonan tersebut ya. So ini adalah perkara yang saya ingin berkongsi pada sesi pada petang ini ya. Dan saya ingin tengok ada apa-apa persoalan yang telah ditanya dalam Facebook saya, supaya nanti saya boleh terus jawab. Ada orang sebut, YB, apakah jenis bantuan akan diberikan kepada semua pesakit dialisis? Ya, bantuan kepada pesakit dialisis, untuk pesakit dialisis, apa yang saya difahamkan adalah sekiranya anda telah menerima bantuan daripada kerajaan, maka ia akan diteruskan, ia akan berjalan seperti biasa. Ini adalah essential service. Semua perkhidmatan essential service ini perlu diteruskan ya. Dan bantuan-bantuan yang diberikan kepada pesakit dialisis itu seperti biasa. Sekiranya anda layak, boleh membuat permohonan ya. Sekiranya tidak layak, maka anda perlu berusaha sendiri untuk menanggung kos untuk rawatan dialisis ini. Ada seorang daripada tadi ada tanya face mask. Nanti sorry. Nanti ya. So ada seorang yang tanya Taman Bukit Minyak Utama. Nanti Noliza Noli, terima kasih atas segala bantuan dari Taman Sri Janggus. No problem, you are welcome. Ya, kita sentiasa membantu, dan juga terima kasih kepada semua barisan hadapan yang telah membantu kita untuk mengedarkan bantuan-bantuan tersebut, khasnya MPKK dan juga sukarelawan. Ya, untuk Taman Sri Janggus, kita ada beberapa sukarelawan yang telah membantu kita untuk mengedarkan bantuan-bantuan tersebut, termasuk saudara Afsyar ya. Afsyar ada di sini ya. Okey. Tadi ada seorang yang tanya tentang face mask, tapi saya tak dapat tengok dia punya Facebook comments. Where is that lah? Okey, ya, sound. Okey, saya boleh tengok. Okey. Taman Seri Remia, bawah Macang Bubuk. Yes, Taman Seri Remia is under MPKK Ceruk Tokun. Ya, so ada apa-apa isu boleh bagi tahu kita, ya. Okey. Okey, ya, tadi saya ada nampak ini, ya. Gui Ji Zhao,
Hai YB, Taman Bukit Minyak Utama bila boleh dapat face mask? Ya, Taman Bukit Minyak Utama saya sudah ada terima beberapa pertanyaan bahawa bila boleh dapat face mask. Untuk pengetahuan, seperti tadi saya ada sebut, ya memang stok yang kita dapatkan itu belum mencukupi untuk diedarkan kepada semua keluarga. Tetapi Taman BMU ini kita sudah ada maklumat dan kita sekiranya kita sudah sampai, kita akan hantar, minta MPKK untuk hantar kepada saudara-saudari sekalian. Ya, dan jika ada bantuan makanan yang tak dapat, saya rasa macam ini, sekiranya dalam tempoh PKP ini kita sudah memberi beberapa pusingan, ya. Kita ucapkan terima kasih kepada kerajaan negeri Pulau Pinang yang telah memberi yang begitu prihatin terhadap kesusahan dan keperitan yang di kalangan penduduk-penduduk, khasnya apabila tempoh PKP ini. Dan minggu yang lepas, ya, untuk macam bubuk kita telah menerima 900 lebih pack makanan dalam kotak untuk semua penerima bantuan JKM. Kita telah hantar pada penerima tersebut. Ada yang sudah pindah rumah, ada yang tak dapat dihubungi, maka kita akan pulangkan pack makanan tersebut kepada pejabat daerah SPT supaya mereka akan dapat uruskan untuk keluarga-keluarga lain yang belum dapat lagi bantuan. Walau macam mana pun, Pusat Khidmat kita juga ada menerima permohonan bantuan pack makanan ini, bantuan barangan dapur ini. Ya, kita tahu, ya, ada sesiapa yang untuk Pusat Khidmat, sesiapa yang sudah menerima bantuan prihatin nasional, ya, yang sudah masuk RM1,000 pada bulan ini. Bagi yang belum dapat, mereka juga boleh sedang diproses oleh LHDN, ya, Lembaga Hasil Dalam Negeri. Ya, so maka sekiranya anda sudah dapat bantuan daripada BPN, kita akan memberi keutamaan kepada pemohon-pemohon yang belum dapat lagi BPN atau tidak lulus. Ya, so saya harap semua dapat memahami keadaan seperti ini. Ya, ya, saya juga ingin mengucapkan terima kasih ada keluarga yang kita turun bagi bantuan. Mereka kata dia tak perlu, ya, kerana dia rasa dia apa yang dia ada itu mencukupi, ya, maka dia malah minta supaya kita bagi kepada keluarga-keluarga lain yang lebih memerlukan. Semangat seperti ini, ya, yang ada di kalangan kita ini perlu dipuji dan dicontohi oleh masyarakat kita. Kita sekarang adalah dalam masa krisis dan kita memang akan memberikan bantuan sedaya mungkin. Ya, cuma kita juga berharap, ya, semua boleh memahami keadaan seperti ini, ya, iaitu kita bukan sekadar kita nampak jiran dapat, kita juga nak dapat, atau kita nampak orang lain kenapa dia dapat terima barangan dapur, saya tak ada, dia pun nak juga. Ya, kita balik tengok keadaan, sekiranya memang anda perlu, ya, boleh hantar permohonan kepada kita dan kita akan minta MPKK kita untuk turun membuat lawatan supaya kita boleh mengetahui lebih mendalam tentang keadaan anda dan bantuan akan disalurkan. I think di negeri Pulau Pinang ini
kita buat sementara ini, buat setakat ini, saya rasa saya amat puas hatilah dengan penyampaian bantuan tersebut. Ya, kita bila dapat apa-apa sumbangan, ya kita akan hantar secara cepat kepada setiap penerima yang telah berdaftar atau telah diluluskan oleh Pusat Khidmat. Ya, saya juga sekali lagi nak mengucapkanlah terima kasih kepada kerajaan negeri. Ya, so saya juga di sini ingin menyaran kepada tuan-tuan dan puan-puan boleh juga ikuti Facebook Penang Lawan COVID-19, di mana Ketua Menteri pada setiap hari jam 11 pagi akan membuat siaran langsung, Facebook Live dengan semua rakyat di negeri Pulau Pinang untuk memberi kita mengetahui perkembangan terkini tentang wabak COVID-19 ini. Dan kita bersyukur ya kerana kes positif ini di kawasan di negeri Pulau Pinang ini sudah 7 hari berturut-turut kita tidak ada kes positif. So maka ini adalah satu petanda yang baik di mana kita berharap mungkin pada masa akan datang, ya, kita tidak tahu PKP akan dilanjutkan atau tidak, tetapi ini sudah satu tibanya masa untuk kita merancang ya post COVID-19 ini, ya, pasca COVID-19 ini, iaitu exit strategi yang perlu kita ambil. Kita perlu meratur supaya kita memang dapat menyesuaikan diri dalam keadaan yang baru ini. Ini tidak mudah, ya, memang perkara ini memang tidak mudah. Saya rasa ramai majikan juga menghadapi tekanan yang begitu besar kerana supply and demand chain ini, ya, rantaian supply and demand itu juga terjejas dengan COVID-19 ini, ya. Seluruh global ekonomi kita terjejas, ya, sehingga minyak petrol pun jatuh ke negatif, ya, US dollar. So ini satu perkara yang begitu menakutkan, ya. Tetapi walau macam mana pun kita tetap yakin bahawa kita tak perlu panik. Ya, kita di negeri Pulau Pinang kita ada di bawah kepimpinan Ketua Menteri dan Kerajaan Negeri Pulau Pinang. Memang kesihatan dan kesejahteraan rakyat di Pulau Pinang ini memang sentiasa diutamakan, dan kegiatan ekonomi bagaimana ia dapat dipulihkan, ya, di jump start supaya aktiviti ekonomi dapat dimulakan secara berfasa-fasa, ya, untuk mengembalikan, menyelamatkan bagaimana kita dapat berdiri semula bagi semua rakyat di negeri Pulau Pinang. So sekali lagi saya ingin mengucapkan terima kasih kepada saudara-saudari sekalian yang mengikuti Facebook Live saya. Ini kali kedua saya buat Facebook Live, ya, dan sekiranya tuan-tuan dan puan-puan ada apa-apa isu boleh hantar pada saya melalui WhatsApp, Facebook atau melalui telefon, ya. Semua boleh masih walaupun kita work from home, tapi kita masih boleh membantu saudara-saudari sekalian untuk menangani masalah yang anda hadapi nanti.
Dan saya sebelum saya mengakhiri sesi Facebook Live saya juga ingin mengambil kesempatan ini untuk mengucapkan selamat berpuasa. Bulan Ramadan akan sampai 2 hari nanti, ya. So Ramadan Karim, ya. Tahun ini memang akan memang akan berbeza dengan dulu. Sebelum ini, tahun-tahun yang lepas, saya bersama ahli parlimen kita, YB Steven Sim, kita sentiasa ada turun untuk mengadakan majlis iftar, dan kadang-kadang ada sahur juga, ya. Tetapi kali ini memang kita tidak dapat mengadakan program seperti ini, ya. Tetapi walau macam mana pun saya ingin, ya, mengucapkan selamat berpuasa, selamat menjalankan ibadah berpuasa, ya, dan menjaga kebersihan diri, dan semoga kita semua diberi kekuatan dan kesihatan untuk berdepan dengan wabak COVID-19 ini. Dengan ini, sekali lagi saya ucapkan terima kasih. 谢谢大家，Nandri Wanakam. Thank you. 谢谢。